Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kali ini kita akan membincangkan soalan titik pulang modal daripada percubaan SPM Kulai set yang kedua untuk tahun 2020. Kita ada soalan berkenaan dengan kos berubah, kos tetap. Dia dah bagi ni, dia tanya kita soalan, tapi dekat atas ni dia berikan kita dalam bentuk jadual. So bila diberikan kita dalam bentuk jadual, macam mana kita nak kira benda ni? Okay, macam mana kita nak kira benda ni? Di sini dia dah beritahu dah, paras kosong tapi tetap kena bayar RM70,000. Maksudnya inilah kamu punya kos tetap. Okay, inilah maksudnya kos tetap. Jadi kos tetap yang kita cari, yang pertama, kos tetap yang kita cari ni sama dengan RM70,000. Kemudian yang kedua, kita kena cari kos berubah seunit. Satu barang. Okay, so kita kena bahagilah. Dalam kos tetap ni dah termasuk jumlah kos ni dah termasuk dengan kos tetap RM70,000. Jadi kos tetap tambah kos berubah. Kos tetap kita dah tahu RM70,000. Jadi kos berubah dia adalah RM30,000. Kamu tak payah kira yang lain-lain ni. Kita akan terus ambil saja nilai yang ada kat dalam ni. Okey, jadi kita akan ambil terus kos berubah RM30,000. Kos berubah RM30,000 ni untuk 1,000 barang. Untuk 1,000 barang. Jadi kita akan ambil RM30,000 bahagikan dengan RM1,000. Maka bila kita potong-potong, dapatlah RM30 seunit. Jadi kos berubah seunit sama dengan RM30 seunit. Okay, seterusnya kita akan kira yang ketiga, iaitu kita punya margin caruman seunit. Harga keuntungan bagi setiap satu-satu barang. So, harga keuntungan satu-satu barang dia mesti ambil harga jual tolak kos berubah seunit. Kos berubah seunit kita dah tahu dia adalah RM30. Tapi harga jual berapa? Harga jual ni yang kita kena cari. Berapakah harga jual? Kita tengok dekat sini hasil. Kita ada jumlah hasil dekat sini. Jumlah hasil dekat sini dia kata sini RM50,000. Jadi kita ambillah RM50,000 untuk 1,000 unit. Okay, untuk 1,000 keluaran. Jadi satu barang berapa? Kita bahagikan. Kita jual RM50,000 untuk 1,000 barang. Jadi kalau satu barang, harga dia berapa? Kita bahagikan, potong-potong dan kamu akan dapat nilai dia adalah RM50 untuk harga jual. Jadi harga jual sama dengan RM50. RM50 tolak RM30, maka kita untung ataupun kita punya margin caruman seunit adalah RM20. Bila kamu dah dapat nilai margin caruman seunit, kos berubah seunit, kos tetap, secara automatiknya kamu dah boleh kira untuk titik pulang modal. Okey, simple saja. Untuk titik pulang modal kita akan ambil kos tetap bahagi margin caruman seunit. So kita ambillah RM70,000 bahagi dengan RM20. Dapatlah berapa? Senang kan? Nampak tak? Tak susah pun. Bila nak lukis jadual ni sebenarnya tak susah. Kalau kamu lihat pada soalan ni, dia kata hitung. Okay. Memanglah kita hitung sebab kita nak buat graf kan. Bila nak buat graf, semua ni memang kita kena hitung. Dan inilah jawapan bagi titik pulang modal kita, iaitu kos tetap bahagi margin caruman seunit RM70,000 bahagi 20 dan kita akan dapat 3,500 unit. Dan jangan lupa darabkan dengan harga jual untuk dapatkan titik pulang modal dalam bentuk RM. So kita dah hitung. Okay, jumlah unit yang perlu dijual untuk mendapatkan keuntungan RM40,000. So ini kamu kena hafal dia punya rumus sasaran keuntungan ataupun jumlah pengeluaran. So ada dalam kamu punya skema jawapan. Kalau kamu lihat pada skema jawapan ni, kamu akan nampak dia kata unit keluaran jika untung sasaran RM40,000
maka kita akan buatlah pengiraan dia kos tetap tambah untung sasaran bahagi dengan margin carumas unit. So kita akan pindahkanlah angka tu. Okey, kita akan pindahkan angka tu. Dia kata untung 40,000. So untung sasaran 40,000 tu kita akan letak sebagai 40,000. 70 tambah 40,000, kita akan dapat berapa. Kemudian bahagikan dengan margin carumas unit kita, maka kita akan dapat 5,500 unit. Sama seperti apa yang ada dalam skema jawapan. Kemudian kita akan tengok bahagian soalan C ni. Okey, untuk soalan C, kalau kamu lihat soalan C ni, dia kata sekiranya kos berubah berkurang sebanyak RM5. Kita dah kira kos berubah ni. Kos berubah kita tadi RM30. Kalaulah kos berubah tu kurang sebanyak RM5, maksudnya kos berubah terkini kita adalah RM25. RM25 adalah kos berubah yang terkini, kos berubah seunit yang terkini. Jadi kita kena kira titik pulang modal yang baru. Okay? Kita kena kira titik pulang modal yang baru. So kita tahu tadi harga jualan kita sama dengan RM50. Lepas tu dia bagi kos berubah seunit yang baru sama dengan RM25 sebab dia kata kurang RM5 kan. So RM25. Jadi margin carumas unit kita sama dengan 50 tolak 25 samalah dengan RM25. Maknanya kita untung RM25. Lagi banyak kita untung. So kita diarahkan mengira titik pulang modal yang baru. Maka kamu ambillah kos tetap tadi. Dia kata kos tetap tu diandaikan malah. Malah ni maksudnya tidak berubah lah. So kos tetap tu RM70,000, bahagilah dengan RM25. So bila kamu bahagikan, kamu akan dapatlah nilai yang baru, iaitu 2,800 unit. Dan akhir sekali kita kena buat graf. Kamu tengok tengok pada jawapan graf ni. Okey, saya paparkan. Kos tetap dia masih lagi 70,000. Okey, ni betul kos tetap 70,000. Kemudian jangan lupa bahagian unit pengeluaran dekat bawah ni. So kita ambil soalan yang pertama tadi, dia dapat TPM RM dengan TPM unit. Jadi inilah jawapan dia. Okay, TPM RM dengan TPM unit bawah ni. Okay, this one unit. Lepas tu RM dia kena darab lah. Darabkan dengan harga jual. Okay, darab RM RM50. So dia dapat berapa lah? 175,000. Itulah dia buat graf. Okay, di sini. Seperti ini. Dia sebenarnya nak buat graf ni senang. Yang susahnya kamu nak kenal pasti dia punya kos tetap, kos berubah. Itu yang susah. Sebab itu kamu kena banyakkan pelbagai bentuk soalan untuk kenal pasti jawapan-jawapan ini.